Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian? Okey ya, insya-Allah kali ini Ustazah akan sambung semula apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Harisun tadi. Okey. Kita pergi kepada muka surat 26. Okey. Memandangkan tadi sekejap aja, jadi Ustazah sambung lagi lah sebab masa panjang lagi kan. Panjang lagi untuk awak belajar. So, kita sambung bidang tamadun dan tokoh. Saya harap awak dah baca doa tadi untuk sesi pertama dengan Ustazah Harisun. Okey ya, jangan lupa minta semua supaya kelabukan tulisan merah dekat bawah tu, subscribe untuk Ustazah, support Ustazah untuk buat video-video yang berfaedah untuk pelajaran pendidikan Islam, insya-Allah. Baik, kita terus muka surat 26 nombor 1. Ibnu Khaldun merupakan tokoh dalam bidang pentadbiran. Okey. Pentadbiran ataupun jawapan lain pendidikan. Okey. Mungkin akan bertanya bidang sejarah macam mana Ustazah? Boleh tak? Okey, bidang sejarah pun Ustazah rasa ni boleh diterima. Dalam silibus, dalam skema ni dua saja, pentadbiran dengan pendidikan, tapi Ustazah dah bincang dengan Ustazah lain, bidang sejarah pun boleh Okey, nombor 2, Ibnu Khaldun pernah menyandang beberapa jawatan penting dalam negara. Antaranya ialah, dia banyak ni, jawatan dia banyak. Kamu boleh buatlah antara jawapannya. Tapi Ustazah suggest kamu hafal jawatan Perdana Menteri. Okey, jawatan Perdana Menteri tu senang kan? Senang kamu nak hafal. Jadi, Perdana Menteri, Ustazah suggest kamu buat jawapan Perdana Menteri. Okey, jawapan lain, Ketua Hakim Negara, Setiausaha Negara di Istana Abu Ishaq, anggota Majlis Ilmiah, Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fis. Banyaklah jawatan dia, tapi untuk Perdana Menteri tu kamu hafallah yang tu ingat yang tu. Okey, nombor 3, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan murtad ataupun nabi palsu. Dua jawapan tu. Dan golongan yang enggan membayar zakat. So ingatlah, okey, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni ada 3 tugas dia selepas kewafatan Rasulullah, selepas beliau menjadi khalifah. Okey, memerangi orang murtad, memerangi nabi palsu, dan juga memerangi golongan yang tak nak bayar zakat. Baik, terus kepada nombor 4. Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah memperkenalkan Undang-Undang Tanah Negara yang bertujuan supaya pemilik-pemilik tanah mengerjakan tanah-tanah berkenaan. So jawapan dia Undang-Undang Tanah Negara. Okey, terus buat catatan. Terus jawab. Ingat dengan pensel. Jangan guna pen. Nanti kita nak padam, kita buat lagi sekali. Okey, nombor 5. Imam Abu Hanifah rahimahullah ialah ulama pertama yang menyusun kitab-kitab dalam bidang fiqh. Okey, jawapan dia fiqh, mengikut bab dan fasal dengan baik dan tersusun. Okey, bagi tahu Ustazah, apa nama kitab Imam Abu Hanifah rahimahullah? Ingat balik. Ingat. Apa dia? Yes, jawapan dia kitab Imam Abu Hanifah ialah Al-Fiqhul Akbar dan juga kitab Al-Faraid. Okey, ini adalah kitab dalam bidang ibadat ataupun fiqh. Okey, nombor 6. Beliau telah mengasaskan Persatuan Hindia Timur. Siapa yang tengok video Ustazah yang Ustazah bagi hari tu, mesti dia boleh ingat siapa dia. Kalau kait dengan Persatuan Hindia Timur, dialah orangnya. Pada tahun 1927 di Mekah, bertujuan memberi pelajaran agama kepada jemaah haji Indonesia. Tokoh di atas ialah siapa? Yes, Hamka. Hamka jawapan dia. Okey, nombor 7. Dalam petak tu, Tafsir Al-Azhar, Falsafah Hidup di Bawah Lindungan Kaabah. Ini adalah hasil penulisan siapa? Hamka. Okey, saya terangkan sikit Dia ada 3 semua, 3 jenis atau 3 bahagian penulisan Pak Hamka ni. Tafsir Al-Azhar, bab agama. Falsafah Hidup, bab falsafah. Di Bawah Lindungan Kaabah, bab ataupun bahagian sastera. Ni hot ni. Tokoh hot ni, tolong pastikan kamu memang familiar lah dengan Hamka. Nombor 8. Beliau menolak konsep taklid buta
serta mengajak umat Islam supaya mempelajari ilmu-ilmu naqliyah dan aqliyah. Tokoh di atas ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Ingatlah kalau ada taklid buta, ki dia taklid buta. Kalau taklid buta je, Syekh Tahir Jalaluddin. Ini ulama Malaysia, ulama tanah Melayu di mana? Perak, ya. Nombor 9. Kegiatan penulisan dash dan pembinaan perpustakaan pada zaman kerajaan Bani Umayyah berjaya mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai at-tadwin. So jawapan dia apa? Penulisan, pembukuan. Jawapan dia ialah pembukuan. Take note, pembukuan. Nombor 10. Imam Al-Ghazali digelar juga sebagai apa? Siapa tahu? Betul. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Itu nama gelaran kepada Imam Al-Ghazali. Sebab apa? Sebab ataupun kerana kecekapan, kemasyhuran dan juga kekuatan beliau membela agama Islam. Hujjatul Islam. Okey. Baik, nombor 11. Syekh Tahir Jalaluddin menyampaikan mesej islah. Ingat, islah melalui majalah Al-Imam. Ingat lagi tokoh-tokoh islah siapa? Kan dah banyak kali dah kita bincang. Ketua dia siapa? Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Okey, itu adalah tokoh islah. Kemudian dia serapkan kepada tokoh-tokoh lain, antaranya siapa? Syekh Tahir Jalaluddin, Pak Hamka, Muhammad Abduh. Itu antara tokoh-tokoh yang diserapi dengan islah. Islah ni ialah pemulihan, ya. Okey, islahan. Baik, tengok nombor 12, tengok gambar rajah. Ni cerita pasal Ibnu Sina. Ingat, Ibnu Sina adalah tokoh dalam bidang perubatan. Baik, S dalam rajah di atas ialah, apa saja yang berkaitan dengan tiga perkara ini adalah tentang Ibnu Sina. Kotak yang pertama, penemuan dalam bidang farmasi. Siapa dia yang jumpa, siapa yang temu ini? Ibnu Sina. S kita tinggalkan. Membangunkan teknologi perubatan. Siapakah tokoh yang bangunkan teknologi perubatan? Ibnu Sina. So S ialah dia telah berjaya melakukan penemuan penyakit baharu dan puncanya. S ialah penemuan penyakit baharu dan puncanya. Nampak salin, penemuan penyakit baharu dan puncanya. Itu adalah S. Itu adalah pencapaian Ibnu Sina dalam bidang perubatan. Hebat. Sangat hebatnya Ibnu Sina ni. Nombor 13. Kita tengok dalam kotak. Ciri-ciri petah berpidato. Ingat, bila petah berpidato ni, kita ingat siapa? Pak Amka, Syekh Tahir Jalaluddin, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Petah berpidato untuk menaikkan semangat umat Islam menentang penjajah. Dia penjajah kat situ. Membina perpaduan melalui gagasan Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Yang ketiga, idea islahnya disambung oleh Muhammad Abduh dan Rashid Redha di Asia Barat. Asia Barat ni belah mana? Belah Mesir lah. Jadi siapakah tokoh berkenaan? Siapa dia? Yes, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dia adalah orang yang membina gagasan Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dia ketua, dia yang mula-mula sekali. Seorang yang sangat petah berpidato. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir kat mana? Kat mana? Yes, Afghanistan. Afghan tu. 14. Khalifah tersebut ialah, tengok, baca dulu betul-betul. Khalifah Ar-Rashidin. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui wasiat khalifah sebelumnya dan bai'ah orang ramai. Khalifah Ar-Rashidin ada berapa? 4. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Sayyidina Ali, khalifah yang ketiga. Dan last sekali ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi di sini lantikannya adalah melalui wasiat khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga bai'ah orang ramai. Siapakah dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Jawapan dia Sayyidina Umar. Baik, nombor 15. Institusi pendidikan kerajaan Abbasiyah. Tengok gambar rajah. Apa dia institusi pendidikan kerajaan Abbasiyah? Pertama, masjid. Kemudian istana khalifah, kemudian pusat pengajian. Apakah jawapan dia? T dalam rajah di atas ialah perpustakaan.
Quran. Apa nama dia? Ingat lagi tak? Apa nama dia? Cek Cek nama dia. Cari sendiri. Saya nak kamu cari sendiri. Lepas ni cari terus. Apa nama kepada perpustakaan di zaman kerajaan Abbas? Ya, Ustazah tak nak cakap kali ni. Kamu cari Sesi lepas ni baru Ustazah cakap. Baik, 16. Jabatan Pentadbiran Khulafa'ur Rasyidin. Okey, apa dia dalam Pentadbiran Khulafa'ur Rasyidin? Dewan Al-Jund. Jund maksudnya ketenteraan. Itu adalah jabatan ketenteraan. So you apa? You dalam rajah ialah Dewan Al-Kharaj. Macam jabatan cukai kita lah dekat Malaysia, LHDN. Dewan Al-Kharaj. Nombor 15 tadi jawapan dia apa? Perpustakaan. Ustazah nak kamu cari nama dia. Okey, nanti Ustazah tanya balik semula. Baik, pergi kepada muka surat 28. Bidang adab dan akhlak Islamiah. Baik, ni bidang adab ni nampak macam senang, tapi hati-hati susah juga sebenarnya ITK untuk adab dan akhlak Islamiah. ITK ni apa? Isi tempat kosong. Baik. Nombor 1. Hukum bermusafir untuk menunaikan ibadah haji di Mekah adalah ibadah haji. Ibadah haji ni kan wajib. So hukum dia wajib. Okey. Nombor 2. Kategori rekreasi terbahagi kepada dua, iaitu rekreasi pasif dan rekreasi aktif. Masa periksa pertengahan tahun dah keluar soalan ni. Okey. Rekreasi ada dua, pasif dan aktif. Nombor 3. Panggilan palsu kepada pihak bomba merupakan contoh penyalahgunaan apa dia tu? Kemudahan awam. Jawapan kemudahan awam. Nombor 4. Dash merupakan cara beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan banyak kat sini, kamu ambil satu je. Apa contohnya? Cuba fikir. Yes, bagus. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Tawaddu' dan bersopan santun. Lagi, ni cara beradab dengan Nabi ni. Menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengasihi para sahabat baginda. Sentiasa mengamalkan sunnah Nabi. Itu penting tu. Okey, jadi jawapan boleh banyak jawapan ada kat sini. Kamu jawab satu sahaja. Tapi biasanya kalau student dia jawab berselawat kepada Rasulullah, ataupun dia jawab mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya nombor 5. Umat Islam yang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang mendapat dash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Apa dia jawapan dia? Syafaat. Jawapan dia mesti jawab syafaat. Syafaat tu maksud dia apa? Pertolongan Nabi di akhirat besok. Dia akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jawab 6. Semangat dash perlu ada dalam diri setiap rakyat demi mempertahankan kedaulatan agama. Semangat apa? Betul, jihad. 7. Hukum mentaati pemerintah adalah dash selagi tidak menyuruh melakukan perkara maksiat. Apa jawapan dia? Wajib. Wajib tak kita taati pemerintah? Ya, wajib. Contoh sekarang, kerajaan sekarang mewajibkan kita untuk ikut SOP menentang COVID-19. Wajib tak kita ikut? Yes, wajib. Kalau siapa tak ikut, berdosa dah. Sebab dia jadi hukum wajib. Wajib ni maknanya mesti buat. Tak buat, berdosa. Ingat 8. Mau'izah hasanah bermaksud dash tentang pembalasan Allah SWT. Apa maksud mau'izah hasanah? Nasihat yang baik. Banyak perkataan-perkataan yang kita kadang-kadang kita tak biasa. Mau'izah ni nasihat, hasanah baik. So jawapan dia nasihat yang baik. Banyak perkataan kita kamu tak biasa. Contoh apa dia? Amal ma'ruf nahi mungkar. Apa maksud amal ma'ruf nahi mungkar? Amal ma'ruf menyuruh orang buat baik. Nahi mungkar melarang orang buat jahat. Ni kadang-kadang masuk periksa ni. Okey, apa lagi? Perbuatan mahmudah. Perbuatan mazmumah. Mahmudah apa? Perkara-perkara yang baik. Perbuatan-perbuatan baik. Mazmumah, perbuatan-perbuatan yang tak baik, yang jahat. Okey, lagi apa? Nawafil. Apa maksud nawafil? Pernah dengar kan? Nawafil ni ibadat. Ibadat apa? Nawafil ialah ibadat sunat. Kita panggil dia nawafil. Kadang-kadang kamu tak biasa, jadi kamu tak faham. Nawafil ni ibadat sunat. Kita dah belajar ni. Nombor 9.
Cara mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan ialah dengan berselawat kepada Nabi. Kita sebut dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jawab dia berselawat. Selawat pun dah boleh dengan berselawat. 10. Sebelum bermusafir sunat dilakukan. Okey, tukar tune. Sebelum bermusafir sunat dilakukan. Nak buat apa? Sebelum kita pergi bermusafir. Musafir ni apa? Kita bergerak daripada rumah kita ke tempat lain dengan kadar 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah ni berapa jauh perjalanan? Lebih kurang dalam 90 km. Baik, bermusafir sunat. Bermusafir sunat dilakukan. Sebelum kita musafir, kita nak buat apa sunat kita buat? Mengucapkan selamat tinggal. 1. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan dalam permusafiran tersebut. Berdoa sebelum bermusafir ataupun sebelum memulakan perjalanan. Menunaikan solat sunat musafir. Itu antara jawapan-jawapan yang boleh kamu jawab. Okey, ikut logik lah. Sebelum bermusafir, sunat kita berdoa supaya perjalanan kita selamat. Okey, itu paling mudah. Nombor 11. Setiap rakyat perlu mengamalkan adab-adab bernegara dengan cara, masih ingat tak adab bernegara? Maksudnya kita ni sebagai rakyat, apa adab-adab negara? Cara macam mana kita nak buat adab-adab bernegara? Apa dia? Menjaga nama baik negara, cinta kepada negara, memelihara keamanan, berbakti kepada negara. Itu antara jawapan-jawapan yang boleh kamu jawab. So ingat, ini soalan kebat, tak ada masalah kamu boleh jawab insya-Allah. Nombor 12. Okey. Kita tengok pada peringkat jihad. Peringkat jihad terbagi kepada 4. Okey, tengok. Jihad memperbaiki diri. X. Apa maksud X? Jihad melawan syaitan. 3. Jihad menghapuskan kezaliman dan kemungkaran. Y. Jihad melawan orang kafir dan munafik. So, X jihad melawan syaitan. Y. Jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Okey. 14. Berzikir boleh dilakukan melalui hati, lisan. Jawapan tempat kosong tu lisan dan perbuatan. Berzikir boleh dilakukan melalui hati. Kalau lisan dia kata kata-kata boleh tak? Boleh juga jawab kata-kata, tapi lebih tepat lisan lah. 15. Hukum melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baru tadi saya sebut kan. Apa hukum kita amar ma'ruf? Ajak orang buat baik dan juga mengajak orang untuk tidak melakukan kejahatan. Hukum dia wajib. Macam saya duk cakap pada kamu ni amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kadang-kadang saya mengajar tu, saya mengajak kamu buat baik. Itu wajib bagi saya sebagai seorang guru agama. Okey. 16. Amar ma'ruf dan nahi mungkar hendaklah disampaikan dengan cara, jawapan dia bijaksana. 17. Pembedahan plastik untuk mengembalikan fungsi anggota badan atau memulihkan kecacatan anggota. Itu jawapan dia. Kecacatan anggota adalah dibenarkan oleh syarak. Maksudnya kalau dia cacat boleh buat pembedahan plastik. Tapi kalau saja-saja boleh tak? Nak tukar muka ni, nak suruh ada dagu lah, nak suruh hidung ni mancung lah, boleh tak? Tak ada sebab pun. Maka perbuatan itu jatuh haram. Okey, nombor 18. Kewajipan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyeru manusia agar melakukan kebaikan dan mencegah mungkar. Ataupun awak jawab amar ma'ruf pun boleh. Melakukan kebaikan maksudnya amar ma'ruf. 19. Pemimpin bertanggungjawab menjaga agama, berlaku adil kepada rakyat. Jawapan dia menyediakan keperluan asas. Jawapan tempat kosong tu menyediakan keperluan asas dan mencegah kemungkaran. Itu antara tanggungjawab pemimpin. Okey, kita habiskan sikit lagi. Okey, boleh Baik, mengingati Allah SWT dengan hati, lisan dan perbuatan. Nombor 20, pernyataan di atas merujuk kepada pengertian zikir. Zikir. Apa maksud zikir? Zikir ni mengingati Allah dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Itu maksud zikir. Baik, nombor 21, sumber adab berfikir. Okey, Z, tempat kosong. Akal fikiran, bukti-bukti kajian saintifik, maklumat yang benar, matlamat yang jelas. Okey, ini semua adalah sumber adab berfikir. Ni sumber dia, akal fikiran, bukti kajian saintifik, maklumat yang benar, matlamat yang jelas. Apa maksud bukti kajian yang saintifik?
Dari sudut saintifik lah, macam coronavirus ni lah, COVID-19 ni ada bukti-bukti jelas yang menunjukkan COVID-19 tu bahaya. Tu bukti-bukti kajian saintifik. So Z dalam darjah di atas, adab berfikir sumber dia apa? Yang paling mustaq ialah wahyu, yakni Al-Quran. Wahyu. Okay. Jawapan dia wahyu. Kalau nak jawab Al-Quran, saya ingat boleh lah. Tapi jawapan paling tepat ialah wahyu. 22. Tengok adab amar ma'ruf nahi mungkar. Sekejap. Nombor 21 tu Z dan darjah di atas ialah wahyu. Jawab wahyu lah. Saya bimbang kalau Al-Quran tu dia tak nak jawapan Al-Quran, dia nak wahyu. Jadi pegang wahyu, ya. Okey, last kali adab amar ma'ruf nahi mungkar. Adab-adab dia perlu ada apa? Berakhlak mulia, Y dan nasihat yang baik. So, Y dalam darjah di atas ialah perbincangan yang baik. Itu adalah adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. So, dia ada 3, berakhlak mulia, perbincangan yang baik dan juga nasihat yang baik. Okey, so khalas, siap habis dah untuk ITK. InsyaAllah minggu depan kita akan mula muka surat 30. Okey, itu saja. Jangan lupa macam biasa, tolonglah minta Ustazah minta supaya kelabukan tulisan subscribe bagi orang yang belum tekan, ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan surah Wal Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah pelajar-pelajar ini untuk mengerti apa yang aku sampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.